Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Amboi, muka seorang-seorang tengah seronok, tengah bahagia ya. Yalah da'i, nama pun hari raya. Kenalah seronok, kenalah bahagia. Betul juga. Saya yakin pagi ni ramai yang tengah sibuk. Mungkin ada yang tengah sibuk gosok baju, ada yang tengah sibuk basuh kereta, kemas rumah, dan yang paling sibuk sudah mestilah tengah makan ketupat. Yang sedang makan ketupat, hati-hati. Jangan gelojoh sangat, takut tercekik udah menyusahkan orang. Apapun pagi ini, saya doakan segala aktiviti yang kita buat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita dengan sanak saudara dan juga ahli keluarga. Baik, seperti biasa, ditanyalah Ustaz pada pagi ini sempena dengan Hari Raya Aidilfitri, kita nak bawakan kepada sidang penonton topik khas, iaitu di mana topik ini datanglah Hari Raya, kita akan membahaskan berkaitan tentangnya, iaitu Raya di Perantauan. Bersama dengan panel-panel yang kita jemput khas sempena dengan Hari Raya, selalunya seorang panel, seorang moderator. Pada pagi ini, seorang moderator, dua orang panel. Iaitu yang pertama bersama dengan saya, Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i, selamat raya. Ya, sama juga Ustaz. Ustaz tahun ni beraya di mana Ustaz? Raya di Gombak je. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita semua pagi ini. Dan yang kedua, kita bersama dengan panel yang seterusnya, Ustaz Dr. Ervino. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, kullu am wa antum bi khair. Alhamdulillah. Ustaz, raya tahun ni di mana Ustaz? Pagi ni kat sini, besok katanya rumah Da'i Hakim. Okey, makna kata kena buat open house lah ni ya. Sebelum ke selepas Zuhur? Selepas Zuhur. Okey, betul lah kita tu. solat dulu, Betul kemudian barulah kita makan-makan. Nampak gaya macam matching ya Ustaz berdua ni. Ada grup WhatsApp ke apa ni? Dah masuk dah. Dah Hakim masuk tak baca. dah. Lah, tak invite Ustaz. Kata dah pakai baju ni. Alah, tak invite awal. Okey, apapun pada pagi ini seperti biasa. Seperti yang telah dimaklumkan, kita nak bersembang secara santai berkaitan Raya di Perantauan. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang ada keluarga yang duduk nun jauh di perantauan, tag mereka untuk sama-sama kita mendengar dan menonton, menjadikan raya kita tahun ini penuh dengan makna. Baik, jadi saya rasa kita buka dahulu perbincangan kita pada pagi ini kepada sidang penonton yang ada sebarang kemusykilan persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800881637 atau boleh juga ke ruangan Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, jadi kita mulakan dengan mukaddimah pagi ini, dimulakan dengan Ustaz Hanafiah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i, Ustaz Alvino, Masya Allah. Tak sangka kita sedondon lagi. Masya Allah. Apa pun bila kita sebut raya dan perantauan, Hari Raya adalah hari kemenangan. Betul. Bagi umat Islam yang berjaya menundukkan nafsu dan mencapai darjat takwa. Masya Allah. Kan? Dan yang kedua, Masya Allah, tabarakallah, perantauan. Kita semua perantau. Kita sedang berantau di alam fana, alam yang sementara. Kita akan balik ke kampung kita dengan kemenangan, insya-Allah, kalau kita jadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa untuk takwa. Takwa kemenangan. Dan menang orang Melayu panggil raya. Betul. Dan kemudiannya, dan orang yang bertakwa masuk syurga Allah Ta'ala. Masya Allah. Itulah destinasi yang kita tuju. Pujuk hati kita sedaya upaya supaya jangan langgar syariat. Tak kisahlah di perantauan ataupun di rumah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kepada yang sedang menonton, hari ini kita nak ceria-ceria, bahagia-bahagia, tak nak sedih sebab kita sedang merayakan hari kemuliaan dalam Islam. Baik Ustaz, Dr. Ervino. Dr. Ervino merupakan seorang panel kita yang Alhamdulillah Allah rezekikan dapat merasakan budaya beraya di luar negara. Okay. Mungkin sedikit perkongsian kepada kami yang tak pernah ke luar negara ni, Doktor. Silakan. Dah berapa hari raya ni, jangan sedih-sedih. Iya, betul. Terima kasih kepada Da'i Hakim Al-Fadhil Ustaz Hanafiah. Subhanallah. Kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya tidak terlalu lewat untuk kita terus ucapkan.
Walaupun Hari Raya Aidilfitri ini kalau ikut syiarnya satu hari, satu Syawal, tetapi agenda silaturahim dia berterusan sepanjang Syawal. Masya Allah. Itu kita kena laksanakan. Perantauan, subhanallah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali pertama meraihkan Aidilfitri dan Aidil Adha ketika berada di perantauan. Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah, dalam sepotong hadis riwayat Anas radhiyallahu an, nyatakan bahawa lamma qadimal Madinah, Nabi sampai kepada Madinah, wajada, Nabi telah pun dapati mereka ini sedang meraihkan 2 hari raya yang disebutkan sebagai tal'abuna fihima. Kamu berseronok, kamu bergembira, kamu makan-makan, bukan ketupatlah yang lain, tapi dalam suasana seperti mana kita. Lantas Nabi SAW bersabda, wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala sekarang ini di perantauan ni, asalnya Nabi tanah tumpah darahnya adalah Makkah. Selepas itu baru dijadikan Yathrib, Madinah sebagai negaranya. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala telah tukarkan kedua-dua hari yang kamu berseronok ini dengan 2 hari yang baru yang lebih berkat, malah terus dengan agenda keseronokan. Wahuma, kedua-duanya adalah Yaumu Aidil Fitri, hari Aidil Fitri, dan juga Aidil Adha. Lantas, mesej pertamanya adalah sama ada yang beraya di perantauan dulu ataupun yang sedih tak pernah beraya di perantauan. Pertamanya adalah agenda keseronokan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi tunjukkan. Kedua, secara ringkas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beraya di perantauan, dia adalah faktor alternatif, penggantian. Mana-mana budaya, mana-mana cara yang orang berseronok, keseronokan itu kekal, kesyukuran itu diteruskan, tetapi ianya mestilah menyetujui syiar Islam itu sendiri. Lantas inilah kita, sepanjang Syawal ini kita nak hidupkan, nak besarkan syiar lambang Islam dengan sambutan Aidilfitri. Dan besok jemputlah semua ke rumah Da'i Hakim. Ke kami saja. Kita buka semua. Okey, insya-Allah. Tapi kita tak bagi alamat. Subhanallah. Okey, baik. Begitu juga kita yang beraya di mana-mana tak kisah, yang penting kita sebarkan syiar Islam itu sendiri. Baik, Doktor dan Ustaz, kita ada soalan pertama pagi ini. Saya ingin bacakan datangnya dari sahabat kita bernama Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah sambutan Hari Raya Aidilfitri di perantauan dan berjauhan dari keluarga seperti mereka yang tinggal di kota suci Mekah, Madinah, dan apakah ada perbezaan antara zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman kini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jadi siapa yang ingin menjawab dahulu? Doktor dulu. Boleh ke doktor? Boleh. Boleh, insya-Allah cuba. Silakan doktor. Tapi kota suci Makkah dan Madinah ni kalau ikut senioritinya Ustaz Hanafi yang lebih lama berada di sini. Masya-Allah. Saya dekat negara lain sebenarnya. Tapi apa sekalipun kita cuba santunilah Ustaz. Nanti Ustaz Hanafi tolong sambung ya dan tambah. Pertamanya, sambutan Aidilfitri ini mengingatkan saya kepada sepotong hadis sahih riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi. Kata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dan jumpa aku, wa indi, ketika itu aku ada di sampingku jariyatani, 2 orang jariah perempuan, tughanniyani, sedang seronok-seronok menyanyi. Subhanallah. Saya biasa datang masuk lalu kadang-kadang dekat bilik kita make up tu nampak Da'i Hakim pun tengah bergembira juga. Tengah menyanyi. 2 orang wanita dengan Aisyah tengah menyanyi. Nabi masuk. Apa Nabi buat? Subhanallah, fattaja'a 'alal firash. Kata Aisyah, Nabi pun lalu tapi Nabi tak pergi dekat dia. Nabi pergi dan duduk berlunjur di pembaringan Nabi, wa hawwala wajhahu. Nabi pun pusing pandang tempat lain. Masya-Allah. Sebab yang tengah menyanyi itu perempuan. Tapi Nabi tak larang, tengah seronok-seronok ni. Suasana sebegitu. Lantas Aisyah pun sambunglah dengan 2 orang wanita tadi. Dan ini berlaku di Madinah. Kemudian masuk pula dakhala alaina, kata Aisyah, Abu Bakar. Masuk ayahandanya, bapa mertua Nabi. Abu Bakar melihat Nabi kat situ,
sedang baring pandang tempat lain, dia lihat Aisyah tengah seronok-seronok, tengah nyanyi, pitching dan sebagainya. Maka selaku sahabat Nabi, bapa saudara, dia nak jaga subhanallah image Nabi ini. Betul. Jadi Abu Bakar pun kata Aisyah radhiyallahu anha, tanhartani, dia pun seakan tinggikan suara kepadaku. Dia kata mizmaratu syaitan inda Rasulillah, bunyi-bunyian seronok-seronok ini seperti mana adanya kesan ataupun pengaruh syaitan, Nabi ada dekat sini ni. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Belum sempat Aisyah jawab, Nabi SAW menjawab. Subhanallah. Kata Nabi, da'ha, biarkan dia. Hari raya ni bagilah, biarkan dia untuk berseronok. Dan kerana Rasulullah SAW juga menyatakan bahawa fahadha iduna. Ini hari raya kita. Betul. Subhanallah. Dan dalam satu lagi riwayat Ahmad, dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, li ta'lamal yahud, supaya orang Yahudi nampak bahawasanya anna fi dinina, dalam agama kita ini ada satu elemen namanya fashah ataupun samihah. Artinya kelapangan, ada banyak keharusan. Wa inni ursiltu li hanifiyah. Nama Ustaz Rafi tu. Li hanifiyah samihah. Nabi kata, aku diutuskan tujuan dua. Satu, untuk hanifiyah, untuk jaga kesucian agama. Kedua, untuk samihah, mesti ada lapang dada. Lantas, kita berada di perantauan. Malah kita ada yang mungkin meraihkan akhir Ramadan di Makkah dan di Madinah. Ataupun di negara-negara yang lain. Beza antara zaman Nabi dengan zaman kini sebenarnya sama. Yang pentingnya adalah kesucian agama tetap dijaga. Dan yang keduanya itu keseronokan itu dibenarkan dan juga ianya diharuskan. Tapi biarlah ianya berpandu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kesesatan sampai lupa nak solat dan sebagainya. Dan mungkin perbezaan yang ketara Ustaz, kita di Malaysia kalau raya ada ketupat. Di sana mungkin roti Arab dan sebagainya. Minta ulurkan Da'i Hakim sebelah tu, minta ulurkan piring. Yang mana? Ni nak potong ketupat. Lama doktor. Okey doktor. Susah tu rumah. Kita dah bicarakan tentang tadi berkaitan raya di Madinah, di Mekah. Mungkin Ustaz Hanafiah ada sedikit tambahan berkaitan bagaimana gambaran mungkin mereka yang beraya di Madinah, Mekah dan sebagainya. Masya Allah, segalanya sederhana. Masya Allah. Kerana para sahabat zaman Rasulullah SAW, bila dah akhir Ramadan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah salah kalau sepanjang tahun ini Ramadan? Mereka tidak mahu berpisah dengan Ramadan. Mereka terlalu merindui Ramadan walaupun belum berakhir. Dan bila sambutan hari raya, perasan tak bila malam solat terakhir? Solat terakhir di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mereka menangis. Bila imam menangis, Sudais menangis ke siapa pun imam pada malam tersebut, jemaah, kalau ada 2 juta orang menangis. Masya Allah. Sebab mereka lebih merasai nikmatnya Ramadan itu daripada 1 Syawal. Namun, bila besok pagi mereka tetap melakukan sunnah dan mematuhi syariat, mengelakkan maksiat. Itu penduduk Mekah dan Madinah. Wallahu alam, itu zaman Rasulullah SAW. Tapi sekarang ni dah berbeza sikit. Mereka lebih merayakan kejayaan hari raya tersebut lebih hebat daripada merindui Ramadan. Mereka tak balance sekarang ni. Begitu juga yang kita di Malaysia. Kita langgar syariat. Banyak yang siapa yang boleh kita salam pun kita tak dalam. Allahu Akbar. Kan? Siapa yang tak boleh salam pun kita main salam je. Masya Allah. Betul. Dan banyak. Kita dah puasa mencapai takwa. Tapi bila hari raya kita menurunkan darjat takwa itu kepada derhaka. Wallahu a'lam. Jadi itulah sedikit penambahan. Bab makanan orang Melayu Ustaz. Macam mana dekat London ke New Zealand ke kita duduk. Tetap mencari manalah ketupat. Menangis-nangis rindu. Okey baik, bila sebut tentang ketupat nampaknya Ustaz Hanafiah dengan doktor macam nak merasa ketupat saya ni. Kita berehat seketika, kami nak menjamu ketupat. Jumpa selepas ini. InsyaAllah.
Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Dr. Elvino dan juga Ustaz Hanafiah. Macam mana Ustaz dengan Doktor? Saya punya ketupat. Sedap ke sedap? Alhamdulillah. Saya dah tapau sikit tadi. Alhamdulillah. Dengan izin. Boleh rekomen Doktor? Boleh, insya-Allah. Okey, baik. Kita nak meneruskan perbincangan kita pagi ini berkaitan Raya di Perantauan dan kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Nama saya Adam daripada Ipoh Perak. Ya, Adam. Apa khabar, Adam? Silakan. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua kru-kru produksi Tanyalah Ustaz. Terima kasih. Selamat hari. Jadi pertanyaan saya macam ni Ustaz dan Ya. juga Da'i. Kita kalau beraya ni mestilah kita nak raya dekat kampung halaman kan. Tapi kadang-kadang atas tuntutan kerja tu kita terpaksa beraya di perantauan. Jadi beraya kat perantauan ni pula tak sama suasana dengan kemeriahan dia macam Ya. kat kampung halaman Ustaz. Jadi macam mana cara saya boleh hilangkan rasa rindu beraya kat kampung halaman? Allah. Okey, baik. Terima kasih, Adam. Terima kasih, Sama-sama. Adam, yang sudi membuat panggilan kepada kita. Betul, Doktor dan Ustaz. Hari ini kadang-kadang ada orang tengah kerja ni. Sedangkan kita sedang beraya, mereka tak pulang ke kampung dek kerana kerja. Betul. Jadi cara bagaimana mereka nak menghilangkan kerinduan kepada ibu bapa khususnya. Doktor. Pengalaman ringkas saya berada di UK 4 tahun lebih lah Ustaz. Ya. Dan kemudian di New Zealand 3 tahun. Pertamanya melihat kepada anak-anak kita, subhanallah, pelajar-pelajar Malaysia ataupun pasca siswazah yang berada di sana. Rakyat Malaysia profesional yang bekerja di sana pun ramai. Yang berkahwin dengan mat soleh dan minah solehah juga ramai. Subhanallah. Soleh semuanya. Masya Allah. Apa yang dilakukan bila rindu? Rindu kepada tanah air, kampung, dia adalah merupakan sebahagian daripada syiar hubbil watan. Cinta kepada tanah air mengikut garisan ataupun patuh syariah dari unsur cinta, watan ataupun patriotisme itu sendiri. Malah kalau kita perhatikan dalam buku-buku karya persuratan Melayu Islam, abad 16, 17, 18, menyatakan konsep kaedah balik kampung ini adalah merupakan satu cara untuk menambah dan meningkatkan lagi keimanan seseorang dan juga menambahkan lagi karakter, bentuk kehebatan, penyerlahan syakhsiah anak tadi yang jiwanya jadi kental bila berada luar negara. Betul. Jadi apa nak buat kalau rindu? Rindu tak boleh nak tolak, dia kena urus. Yeah. Caranya adalah pertama, saya lihat kalau di luar negara mereka isikan pertamanya yang momentum malam raya itu. Malam raya tidak diisi hanya dengan perkara-perkara keseronokan, tapi kita kalau kita boleh cadangkan, contohnya di Surau Malaysia Hall dulu kita buat amalan-amalan yang Nabi buat ketika mana malam raya besok pagi tu nak solat. Yeah. Dia lepas solat raya tu kita dah tak rasa apa sangat dah. Nak sampai tu dia punya countdown tu. Betul. Apa yang dibuat pertamanya adalah memperbanyakkan takbir. Kita rindu kat tanah air, mak ayah, pak cik, mak cik, ketupat dan juga bahulu, dodol jangan dilupa, wajib turut sama di tapau. Kita perlu juga untuk memperbanyakkan, membesarkan Allah. Lafaz takbir, macam yang subhanallah kita buat baru-baru ini, itu adalah merupakan kaedah dengan lagunya yang dipelopori oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar, Allah Masya dan Allah. sebagainya. Sebiji lah macam dalam radio. Yang kedua, kita mencadangkan agar anak-anak kita di luar negara ni ataupun anak-anak kita yang berada di negeri-negeri yang bukan negeri asal, kampung asal, jauh daripada keluarga, cuba adaptasi cara ini, iaitu cari suhbatul akhyar. Artinya kita kena berkawan, jangan duduk seorang-seorang. Ya. Lagi duduk seorang-seorang, lagi duduk dekat tingkap, Ustaz. Lagi terasa. Kan? Tengok pada waktu nyanyi di waktu malam dan sebagainya. Allah Tak kena, Akbar. tak kena. Malam raya dengan hari raya ini, biar berkawan, biar berkomuniti. Baik biar dalam di dapur memasak, ataupun di luar bertakbir ke, ataupun hias-hias rumah-rumah sewa dan sebagainya, biar jadikan diri kita bersama dengan orang-orang, especially orang-orang yang baik. Surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Hendaklah kamu bersabar untuk terus menekuni, menyantuni bersama dengan orang-orang yang mereka ini sentiasa ingat Allah pagi dan juga petang. Dapat kawan yang macam ni, apatah lagi di perantauan, pegang, khususnya hari raya, insya-Allah akan dapat menghilangkan
rindu. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina hawa. Jangan pula kamu ikuti, patuhi kumpulan orang-orang kawan-kawan yang mengajak kamu untuk buat benda-benda yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah rindu itu pasti tak akan terubat sepenuhnya, tetapi dia boleh diurus selia. Ya, betul. Rindu ni memang tiada ubat, melainkan kita ni kena uruskan, bab kata doktor tadi ya. Okey, doktor dan ustaz, kita ada satu soalan yang menarik perhatian bersama dari Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum ustaz dan Nai. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi pasangan suami isteri sebagai perhubungan jarak jauh PJJ di mana anak-anak akan merasai kekurangan kemeriahannya disebabkan kemungkinan ibu atau ayahnya yang jauh di perantauan kerana bertugas ketika menyambut perayaan. Bagaimana pengurusan emosi menurut Islam yang patut kita letakkan sebagai panduan agar walaupun berjauhan namun keseronokan menyambut perayaan tetap penuh kesyukuran? Mohon pandangan ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Ya Allah. Lebih terasa ya ustaz ya. Ini kalau suami isteri terpisah jauh, bukan sebulan 2 bulan akibat tugas, saya teringat arwah, saya teringat ayah saya. Saya tengok mak saya ketika ayah saya masuk operasi menentang komunis. Jadi dia punya perasaan lain. Saya tengok mak saya menangis. Ayah terpaksa memerangi komunis dan juga menjaga sempadan. Ketika itu saya tengok mak saya menangis. Tapi bila mak pandang muka saya, mak berhenti. Mak kesat air mata. Kita pun bergurau sama, main apa semua dan kemudiannya Masya Allah. Benda ni saya faham sebab bila ayah di perantauan, raya itu tak meriah. Tapi mak saya bijak. Dia dah tahu ayah saya akan berada di perantauan. Mak saya akan bawa saya balik kampung. Atuk ada, nenek ada, pakcik-pakcik ada, sepupu ramai. So bila ipar duai bersembang dengan mak saya, menyebabkan mak saya kurang stres. Dan dia seronok jumpa adik-beradik yang lain. Itu kaedah dia. Dan kemudiannya ustaz cerita pasal pengalaman student-student yang belajar di overseas tapi tak dapat beraya di perantauan. Begitu juga ustaz tak adalah banyak pengalaman macam tu. Cuma ustaz banyak interview orang berpengalaman macam tu. Siapakah mereka? Bangladesh, Pakistan, India. Dia kata, perantauan lah tu. Rindu. Tak ada masalah. Kalau rindu macam mana mau nak selesaikan masalah rindu? Telefon saja. Betul. Telefon saja. Halo, Daddy, Mami. Boleh. Lepas tu, Betty. So apa lagi? Dia ada satu lagi. Dia kata selepas tu sekarang video pun murah. Video call. Tadi telefon, ni video call. Dan sekarang ni diorang guna Skype. Oh, lagi canggih. Oh, guna Skype. Satu rumah. Pernah saya bersama diorang. Mereka tinggal satu rumah 20 orang. Masya Allah. Dan baru-baru diorang buat Skype sampai rumah sebelah dengar apa ni. Dia punya kemeriahan. Kemeriahan. Sebab itu kaedah mengubat rindu. Dan bagaimana pengurusan emosi menurut Islam, dia apa-apa pun berlaku mesti syukur. Kita terpisah suami isteri. Kita tengok orang lain dapat cium tangan suami. Orang lain dapat cium tangan isteri, beraya dengan anak-anak. Macam mana kita nak lawan tu? Dia ada dua kaedah. Sometimes you can fight, but sometimes you can divert. Cannot fight, divert. Divert ni dengan apa? Macam Ustaz Alfino beritahu tadi, membanyakkan takbir. Betul. Dan kemudiannya membanyakkan ibadah. Dan kita nak bercampur dengan orang-orang yang patut kita pergi ziarah. Siapa dia? Orang masjid. Sama-sama solat jemaah dalam bulan Ramadan, sama-sama solat tarawih dalam bulan Ramadan. Saya ada satu budaya yang saya sangat rindukan, iaitu takbir rumah ke rumah. Betul. Itu sangat saya rindu. Allahu Akbar. Lepas tu orang ni pun lawan tarik, lepas tu makan. Malam tu 1 bulan puasa, turun 10 kilo, malam tu naik 20 kilo. Naik tu 20 kilo. 20 kilo naik, double. Suasana yang macam tu menyebabkan bukan sekadar ceria, bukan sekadar boleh divert perasaan, tetapi apa dia? Tetapi berpahala. Itu yang kita nak. Wallahu a'lam. Betul. Kita nak orang kata seronok berpahala, bukan seronok yang mendatangkan dosa. Itu kena pegang tu. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum Ustaz Dai. Waalaikumsalam.
Selamat Selamat Raya. Raya saya ucapkan kepada semua. Saya ada satu soalan untuk bertanya kepada Ustaz. Ya, Antara silakan. kemeriahan dalam menyambut Hari Raya adalah dengan adanya adat budaya kunjung mengunjung, rumah terbuka dan duit raya. Akan tetapi, semua budaya di atas tidak akan dapat dirasai apabila kita berada di perantauan. Jadi, apa pendapat Ustaz dan Da'i tentang bagaimana cara untuk terapkan budaya berhari raya seperti itu? Okey, baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Cuma mungkin dia tersilap. Dia kata Ustaz dan Da'i. Saya rasa Ustaz dan Doktor. Sama, betul. Kita semua da'i. Betul. Okey. Ustaz dan Doktor, betul. Kita hari ini bila sebut tentang raya di perantauan, kita nak membina budaya tu macam mana? Doktor dan Ustaz. Silakan Doktor. Saya dulu ya. Baik. Pertamanya kalau kita lihat di negara-negara umat Islam minoriti, dia tidak ada sambutan hari raya daripada sudut cuti umum. Bukan sehari, 2 hari kalau kat sini contohnya kan. Tambah pula dengan kita lagi mohon tambah lagi untuk cuti dan sebagainya. Di sana terlalu ramai setiap tahun saya lihat, lepas solat raya terus bergegas untuk pergi kerja. Okey. Jadi budaya itu tidak dapat ataupun adat itu adalah seperti mana yang biasa. Ada orang pakai baju siap-siap apa semua, solat raya. Kita pun kadang-kadang bila ramai, kita akan buat lebih daripada sekali solat raya. Sebab ada orang yang terpaksa kerja dan kemudian dia minta time off untuk keluar daripada majikan dia. Kalau tak boleh 8.30, dia ambil yang solat 9.30. Masjid London, Regent Mosque buat 10.30, 11.30 pun ada. 3-4 kali. Satu kerana jumlah yang ramai. Keduanya kerana nak meraihkan umat Islam yang lain untuk yang bekerja tapi nak juga dapat syiar solat hari raya setahun sekali. Raya puasa kan dan raya haji. Jadi yang berada di perantauan ini, kita kena ada mindset. Jiwa itu kena kuat untuk merasakan bahawa tak semua dan tak salah kalau sekiranya ada adat dan budaya yang daripada kecil kita diajar, kita tak dapat aplikasikan di luar negara. Kerana sambutan Hari Raya ini, dia tak ada satu formasi ataupun modul yang khas. Apa-apa saja cara untuk menunjukkan kita gembira, ini arahan Allah ni, kena seronok, kena gembira. Lantaran itu bagi yang sedih-sedih itu kita faham tapi kena kawal. Hentikan rasa sedih itu, jangan kalau boleh letakkan ke tepi budaya-budaya ataupun kebudayaan yang kalau raya mesti sedih, kalau raya mesti kena nangis, kalau raya suara mesti sebuah macam tadi dan sebagainya. Kena buang adat-adat ataupun budaya yang boleh kita orang kata adaptasikan berada di luar negara tu kena buat. Iaitu satu, mentaliti kena kuat. Kedua, kita kena faham yang kita minoriti. Dan yang ketiganya, kalau tak dapat buat semua, setidak-tidaknya 1 ataupun 2 slot dan sesi itu kita kena bersama. Macam tadilah. Dia tak dapat hadir semua. Student ada kelas. Contohnya berlari ke kelas tapi hadir juga. Tak dapat hadir solat, maka hadir di rumah untuk beraya, makan, jumpa tepi jalan dan sebagainya. Ya, betul. Jadi banyak budaya yang boleh kita buat walaupun kita duduk di perantauan, jauh nun di sana. Dan bagaimana Ustaz Hanafi melihat? Contoh, kalau kita yang duduk dekat dengan keluarga, kita boleh bersalaman, memohon kemaafan dan sebagainya. Ada pun yang duduk di nun, jauh perantauan. Macam mana Ustaz saya nak minta maaf kepada mak ayah saya? Jadi bagaimana Ustaz? Di kita, Alhamdulillah, bila tiba Hari Raya, kita akan minta maaf. Betul. Itu budaya di Malaysia. Betul. Dan budaya orang Melayu ni bila minta maaf, banyak yang menangis-nangis. So, yang paling tidak, bila hari raya kita berada di perantauan, kita boleh telefon. Dan boleh kita minta maaf. Kalau saya beritahu, video call pun boleh. Ya, setuju. Skype pun boleh. Dan macam-macam kaedah yang ada pada hari ini. Tapi secara ringkas dan mudah, bila kita berhari raya, jangan lupa minta maaf. Itu teruskan. Dalam masa yang sama, kunjung-mengunjung. Sebab tu saya kata, mana pun tempat dalam dunia, sahabat saya dah pergi banyak tempat dalam dunia, dia kata, tetap ada masjid. Pergi ke masjid. Kalau tak bekerja, pergi ke masjid. Masjid di luar negara, Alhamdulillah, sahabat-sahabat Ustaz, banyak negara pergi, malam raya tu, diorang dah mula penuhkan dengan aktiviti. Dan mereka tidak sambut hari raya di rumah. Mereka sambut raya di masjid. Berkumpul di masjid. Supaya berkumpul. Dan kemeriahan ini merupakan satu adat yang baru dan menyebabkan adat ini sejajar dengan syiar Islam, syariat Islam, menyebabkan ada orang lain tengok, Masya Allah, Tabarakallah, bestnya. Ada juga yang memeluk Islam. Ya, Allah. Sebab suasana itu menyebabkan
Dia kan dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Dakwah bil hal ni adalah menunjukkan Islam tu agama rahmatan lil alamin. Jadi orang tengok masya-Allah. Ini dia orang pun join sekali dijemput. Betul. Masjid luar negara lain Ustaz kan? Betul. Masjid luar negara orang yang bukan Islam pun dia alu-alukan datang. Ya, boleh masuk. Betul. Jadi menyebabkan kita nampak sangat tolerate dan sangat terbuka. Jadi kaedah dia nak minta maaf ke apa pun hari ni boleh tengok ke Oh sini. ya, betul. Kita boleh tunjuk video call. Ni cucu mak dia tengah makan ketupat. Dah besar dah cucu mak ya. Itu bukan ketupat. Itu coklat ketupat. Masya Allah. Okey. Bila Ustaz sebut tentang ketupat, tadi kita dah rasa ketupat. Sekarang saya nak belanja Ustaz dengan Doktor makan lemang pula. Jadi, sementara kita nak makan, rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kami pun dah selesai makan lemang. Macam mana Doktor Ustaz? Okey ya? Terus top up tadi ya. Terus top up Alhamdulillah. Kepada yang sedang menonton, kalau nak makan, makan betul-betul. Bukan apa, takut nak ambil lemang. Tapi kalau tengok TV, tak ambil cili. Sian pula kita ya. Baik, Doktor dan Ustaz. Kita masih lagi nak membicarakan tentang topik raya di perantauan. Jadi kita ada satu soalan yang menarik untuk kita bahaskan bersama. Datangnya dari sahabat kita bernama Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sekiranya kita beraya di perantauan, bolehkah duit raya itu kita berikan kepada kanak-kanak non-Muslim yang datang beraya di rumah kita, atau adakah lebih afdal jika back-inkan duit tersebut untuk anak-anak buah kita yang berada di kampung? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mazni Hasan atas soalan. Silakan Doktor. Baik, pertamanya sedekah itu kalau kita kata duit raya ni dia sedekah. Niat tu kena niat tu sedekah. Bukan niat ini duit raya kerana tidak ada duit yang dikaitkan dengan syiar ataupun sambutan hari raya. Namun ianya harus tidak salah malah dalam banyak keadaan, khususnya kepada mereka yang mempunyai alaqah ijbariyah. Hubungan darah daging. Ia perlu dibantu. Kalau yang nampak yang perlu dibantu, ia mesti disantuni, maka perlu kena ada. Dan cara yang terbaik, yang mudah, zaman sekarang, kalau dulu-dulu orang bagi beras. Sekarang ini takkanlah kita nak bawa ke rumah, nah ambillah beras hari raya ni, tak. Kita bagi duit raya. Kaedahnya, subhanallah, nak bayar cash pun boleh, dengan QRP pun boleh, nak menggunakan wallet, internet pun boleh juga, nak buy in pun tak ada masalah. Pokok pangkalnya, sama ada ianya Muslim, apatah lagi untuk kanak-kanak non-Muslim, tidak ada sebarang halangan untuk kita memberikan duit raya itu. Kalau ditanya pada kita, mana yang patut didahulukan, dia berdasarkan kepada kemampuan orang yang nak bersedekah bagi duit raya tadi. Banyak mana yang ada di dalam envelope tu, sampul tu, dan pada siapa, ramai mana dia nak bagi, itu terpulang kepada dia. Yang penting, innamal a'malu binniyat. Ya, betul. Tapi kalau nak transfer ke kami pun boleh juga. Boleh. Nanti kami bagi nombor akaun ya. Okey, baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam Ustaz Dadai. Ya. Dari Gombak. Ya, selamat hari raya tuan. Silakan soalannya. Okey, soalan saya begini Ustaz. Okey, ada segelintir masyarakat kita yang pada awal bulan Ramadan lagi dia dah keluar negara dan tidak mahu berpuasa atas sebab negara itu tidak mengamalkannya. Sama juga macam hari raya. Dorang larikan diri dari perintah agama dan tidak meraihkan hari raya di kampung halaman. Itu soalan saya Ustaz. Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang menarik untuk kita bahaskan bersama. Betul Ustaz. Jadi bagaimana keadaan seperti itu? Dia begini, apapun puasa tak puasa, dia keluar negara, kalau dia puasa, dia tetap dapat pahala dan dia mengejar takwa. Tapi kalau dia tidak berpuasa dan dia keluar negara ataupun dia dalam negara, dia tetap berdosa. Itu mudah. Yang nombor dua dia, Masya Allah, Tabarakallah, bila dia beritahu kalau hari raya dia keluar negara, itu dia tak ada berkaitan dengan ibadah. Dia kata sebab dia tak nak semayang raya. Semayang raya masih sunat. Belum kira dosa. Dan mungkin dia keluar negara tu kita kena sangka baik pula. Sebab kita hari ini terlalu banyak dalam jiwa-jiwa umat Islam dipenuhi dengan perasaan kebencian. Kita ramai kecam, tapi kita boleh tak tukar kecam pada raya ni kepada kesian.
kesian dia keluar negara, kesian dia tak dapat hidayah lagi. Dan saya pula berminat dengan kaedah dakwah. Macam Ustaz Alfino cerita tadi, bagi duit raya pada non-Muslim. Kan? Apa hukum dia? Boleh, tak ada masalah. Tapi niatkanlah hati, aku ingin berdakwah. Kalau kita bagi duit raya, saya lebih suka, penonton boleh buat sekarang, bagi duit hari raya pada bulan Ramadan. Sangat bagus. Saya ada satu peristiwa yang saya kongsikan. Seorang ibu mengadu pada saya, dia kecil hati dengan anak lelaki dia dan isteri menantu. Menantu ni bila balik kampung, tepuk ni panas, baru duduk sekejap dah jerit. Bang, bila balik KL? Allahu Akbar. Hancur hati perasaan ibu mentua. Hancur hati seorang. Anak laki-laki ni pula kadang-kadang dengan keluarga punya lah garang, dengan mak dengan ayah garang, tapi dengan bini Takut. ya besok balik KL. Saya beritahu kaedah dia begini macam mana. First thing first. Betul. Bagi duit raya dalam bulan Ramadan. Masya-Allah. Bolehlah mak panggil orang mesin rumput. Bolehlah mak cat mana bangun papan-papan ataupun dinding-dinding yang dah lusuh. Bolehlah mak bersihkan ni. Kalau dapat menantu macam tu, bolehlah mak belikan aircon. Letak kat ruang tamu. Bila menantu masuk, sejuknya. Tenang. Boleh kalau ada bagi duit lebih kat mak dalam bulan Ramadan, ni duit raya mak. Mak kata raya lambat lagi. Ustaz Nafi kata bagi duit raya dalam bulan Ramadan. Besar pahala. Dan masya-Allah bolehlah mak beli aircon, bubuh dalam bilik untuk menantu tidur dengan selesa. Kalau ada lebih duit, boleh bubuh dalam bilik air lagi. Biar terperanjat menantu tu. Menantu mana menantu bertuah tu. Menantu bertuah tu. Wallahu a'lam. Jadi, kaedah memberi duit raya ni sebaiknya bagi dalam bulan Ramadan, kerana sedekah dalam bulan Ramadan takkan sama ketika hari raya. Kaedah macam Ustaz cakap, transfer QR code apa semua tu tak ada Sekarang masalah. canggih teknologi. Wallahu a'lam. Ya, betul. Jadi hari ini tiada apa-apa yang menghalang kita daripada nak buat kebaikan. Contoh nak bagi duit, kalau tak ada cash boleh transfer dan sebagainya. Baik, saya tertarik dengan soalan seterusnya diajukan oleh Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Salam Aidilfitri buat warga kerja Tanya Ustaz TV3. Terima kasih. Apakah yang boleh dilakukan bagi mereka yang masih bujang dan berada di perantauan bila tibanya 1 Syawal tidak dapat balik ke pangkuan keluarga, mungkin disebabkan kekangan masa atau kekurangan bajet, agar hari raya yang sepatutnya diraikan umat Islam itu tidak membosankan dan membuat mereka sedih mengenangkan ahli keluarga dan sanak saudara di kampung. Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. #biar tahu jangan ketiru. Ini untuk orang single, Doktor. Alright. Silakan. Sama je. Sepada saya yang bujang, ada yang berkahwin pun tapi tak dapat juga balik kerana masalah masa, bajet dan sebagainya. Saja nak cover yang dah kahwin. Fokus pada soalan kita yang bujang ini. Subhanallah. Kita perasan ataupun tidak, antara prinsip cara yang Nabi tunjukkan untuk meraihkan Aidilfitri, satu daripada adabnya, sunatnya adalah kita pergi ke masjid ikut jalan lain selagi boleh, dan balik pula ikut jalan yang lain. Di antara yang tersirat di situ, hikmah yang pertama adalah kita sepatutnya ahli keluarga tu kita utamakan. Kita jumpa, kita akan dampingi, kita berada lama duduk sebelah mak kita ke ayah kita, adik-beradik, mereka lebih utama. Tapi kalau pilih jalan lain, balik pula jalan lain, pertamanya dia akan makan masa. Artinya kita lambat sikit balik ke rumah. Mengapa? Allah Subhanahu Wa Taala menerusi perlakuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak tunjukkan, kaitkan dengan yang ini, iaitu tak salah untuk kita usahakan kalau memang ada kekangan masa, kekangan perbelanjaan, kita dampingi, kita habiskan masa kita dengan orang-orang Islam yang lain yang mempunyai mungkin senasib dengan kita dan berada di tempat yang sama, maka kita santuni mereka. Bila berada di luar negara, hatta kalau berada dalam negara sekalipun, bukankah ada dalam hadis sahih yang menyatakan tentang Jibril menyatakan pada Nabi untuk berlaku baik kepada jiran-jiran. Yang jiran ni bukan ahli keluarga pun. Sehingga baginda SAW menyatakan seakan-akan aku merasakan bahawa bila disebutkan sebegitu, jiran ini adalah merupakan darah daging. Masya Allah. Artinya orang yang bukan saudara, dia sebenarnya boleh jadi saudara.
Lantaran itu bila kita tak dapat balik kerana pelbagai faktor, nak elakkan bosan, nak kurangkan sedih dan sebagainya, bersahabatlah, berkomunitilah, bermasyarakatlah. Di tempat kerja kalau yang tak dapat cuti, ataupun di tempat-tempat yang lain seperti yang mana Ustaz Hanafi sebut tadi, di masjid, common area yang semua orang boleh kumpul, tetap dapat pahala. Sah sambut hari raya kalau sekiranya ditakdirkan kita tak dapat berada di sisi keluarga tercinta. Ya, betul. Dengan saudara mara dan juga dengan kawan-kawan yang tercinta pun sama. Betul. Jadi kepada geng-geng bujang ataupun bujang 3 Ustaz Okey, masya-Allah. Ya, jangan sedih-sedih sebab kita ada ramai kawan. Online ada, tak online pun ada ya Ustaz. Berani, Makin. nampak berani Ustaz? Berani sebab bertiga. Okey, Ustaz, kita ada soalan yang lain untuk dibacakan. Datangnya pula dari Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah di antara amalan-amalan yang boleh dilakukan supaya sedikit sebanyak dapat menghilangkan kepiluan di hati agar dapat meraihkan memeriah suasana hari raya tanpa rasa terasing dan kesedihan? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey Ustaz, amalan-amalan yang boleh dilakukan. Okey, yang pertama sekali kalau kita sebut hari raya, jangan lupa sunnah 3 ni. Yang pertama Rasulullah SAW kata Sayyidina Ali, Rasulullah SAW, dia yang pertama keluar berjalan kaki ke masjid. Kedua, makan sebelum keluar. Yang ketiga adalah mandi. So, cara kita nak ni mandi. Mandi boleh mengurangkan temperature otak dan boleh menggembirakan kita. Kita rasa fresh, kita rasa segar. Dalam masa yang sama, guna minyak wangi. Minyak wangi akan menyebabkan kita ada aromaterapi punya treatment. Dan seterusnya, kita jangan lupa makan sebelum keluar. Makan keluar ni bukannya kita, pagi saya tak breakfast Ustaz, saya brunch terus. Ambil sunnah. Sunnah ambil. Betul. Paling tidak seteguk air ataupun kurma. Dan seterusnya sebab apa makan sikit tu? Untuk kita jangan terpuasa pada hari tersebut. Baik. Walaupun kita tahu tak, tapi jangan berpuasa hari tersebut, tunjuk kemuliaan Syawal tu. Dan yang awal ni berjalan kaki. Jalan kaki ni maksud dia, kita berjalan kaki pergi masjid, maknanya makan masa sikit. Jumpa orang, sebarkan salam. Sebarkan salam, orang jawab salam, dah ada komunikasi. Dalam masa yang sama, sebarkan salam ni doa. Doa. Kita doakan orang doa kita. InsyaAllah kepiluan, kesedihan itu ni. Dan tolonglah kalau dah seorang-seorang tu, jangan dengar lagu sedih. Betul. Lagu Dendang Perantau memanglah merana. Ambil satu dua line sikit Ustaz. Tak berani. Ustaz Alfido lepas ni. Saya lagu Awi je. Boleh Ustaz? Tak. No problem Ustaz. Tapi apa yang saya nak sampaikan, jangan layan sangat perasaan sedih. Tapi bahaya juga kalau tak ada perasaan sedih. Tak ada perasaan pilu. Tak ada apa. Tenang. Alah, raya je, biasa je. Boring je ni. Macam tu kan. Kepiluan ni, kesedihan itu, kerinduan itu adalah naluri. Naluri ni perlu ada. Barulah kita nama manusia. Wallahualam. Okey, betul. Jadi hari ini kalau boleh kita kena buat amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Ustaz dapat kita amalkan bersama. Baik, kita ada bingkisan video yang telah disediakan. Kita nak melihat seketika dan kemudian kita nak berehat seketika. Saksikan. Saya dapat beraya dengan Hanif di perantauan hanya di hujung Syawal. Betul-betul nak hujung Syawal. Jadi perasaannya jujur, sayu sebab kita jauh daripada ibu bapa kita. Saya ni daripada kecil sampai besar memang tak pernah berpisah dengan abah saya. Dan rasa sayu tu sebab tak dapat nak salam raya, minta maaf bersama kan. Dan suami pula tiada di sisi waktu raya pertama sampailah nak hampir penghujung. Tapi saya sejujurnya sangat-sangat bersyukur. Walaupun tak dapat beraya bersama, saya tahu waktu tu saya dah berada dekat dengan suami saya. Itu yang paling penting. Menarik tahu sebenarnya raya di perantauan ni. Sebab bila keluarga kita jauh daripada kita, macam saya, suami saya pula bertugas waktu tu, pagi-pagi raya sebenarnya semua dah berkumpul. Community Malaysia, kita dah ada di Malaysian Embassy, ada hall, kat situ kita solat raya, kita makan ramai-ramai. Tapi jangan risau, sebab makanan apa semua sama sebiji macam dekat Malaysia. Jadi untuk saya sangat hargai, ini pengalaman yang luar biasa sebab saya tak pernah ada pengalaman beraya di perantauan.
Alhamdulillah, terima kasihlah kepada abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi sudi menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Seindah kasih bersama dengan saya, Da'i Hakim, dan juga panel-panel kita, Dr. Ervino, juga Ustaz Hanafiah. Baik, kita nak terus meraihkan soalan-soalan dan kali ini pula datangnya dari seorang pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Amboi, ceria benar suara tu ya. Siapa di sana tu? Saya Saza. Saza. Okey, silakan Saza. Okey, so, Waalaikumsalam. saya ada soalan. So, bagi mereka yang berkhidmat untuk negara macam ahli sukan macam tu, and tak dapat pulang raya. So, bagaimana untuk mengatasi masalah ni? Okey, terima kasih kepada Syaza atas soalan. Betul soalan tu ya. Kadang-kadang hari ini ada mungkin suami kita ke, abang kita, keluarga kita yang terlibat berkhidmat di luar negara. Macam mana nak atasi perasaan itu, doktor? Subhanallah. Pertamanya, masing-masing ada profession, ada tugasan, career untuk menyara kehidupan dan melaksanakan peranan-peranan dan objektif dalam kehidupan. Jadi teruskan, tak ada masalah. Keduanya, untuk ini menjadikan hari raya itu sebagai satu ibadah, boleh dilaksanakan di mana-mana. Sama ada kita berada di rumah mak ayah kita ataupun bersama suami isteri atau juga kita berada jauh di perantauan. Allah Subhanahu wa taala berfirman rujuk dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang bermaksud sesiapa sahaja yang memulia, menghormati, meninggikan, menzahirkan apa-apa lambang syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja, maka sesungguhnya itulah tanda bahawa takwa itu telah bertakhta di hatinya. Semua orang mempunyai peluang yang sama, tak kira apa profession, jawatan, tugasan, peranannya, lebih-lebih lagi yang memberikan sumbangan, pengorbanan kepada agama, bangsa dan tanah air, maka mereka ini, kita semua punya ruang yang sama, peluang yang level untuk kita mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya pertama sekali, takwa ini kalau dengan kerja kita, itulah tugasan kita, itulah peranan kita. Teruskan, bila kita teruskan, biarpun terpaksa pada pagi raya atau malam raya atau banyak hari dalam bulan Ramadan, masa kita tak ada di perantauan kita ni, luar pada mak ayah ataupun sanak saudara, ianya juga dikira sebagai ibadah. Selagi mana yang dilakukan itu adalah merupakan perkara yang baik. Jadi jangan risau, ibadah itu diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mana dalam diri kita dan dalam kehidupan kita, apa saja yang kita buat, kita ada ruang untuk tunjukkan bahawa kehebatan Islam terserlah menerusi hari raya, kerana hari raya ini adalah syiar, lambang kemegahan dan kehebatan, malah keseronokan umat Islam. Ya, betul. Hadiah dari Allah. Betul, Ustaz dan Doktor. Soalan seterusnya, Doktor dan juga Ustaz, daripada Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi seorang musafir yang ingin pulang ke kampung yang terperangkap dalam perjalanan, namun ketika itu solat belum dilaksanakan? Bagaimana jika hanya melaksanakan solat hormat waktu sahaja? Jika sudah sampai ke destinasi, seseorang itu perlu gantikan qada semula atau jamakkan sahaja solat tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Bagus juga ni santuni soalan fiqh untuk hari raya, subhanallah. Yang ni untuk solat hari raya ke ataupun solat fardu ni? Tapi kalau disebut qada ni mungkin merujuk pada solat fardu lah kot ya. Baik, pertamanya kepada pemusafir yang berada terperangkap dalam perjalanan, kita pun luar jangka semua perkara-perkara sebegini, solat boleh buat. Subhanallah, yang pertamanya solat fardu. Dalam banyak hadis-hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya solat itu adalah solat sunat, memang banyak dirakamkan Nabi solat ketika duduk. Nabi solat ketika berada atas kenderaan Nabi. Kenderaan Nabi zaman dahulu adalah unta ataupun kuda, keldai dan sebagainya. Tak tahu warna apa Ustaz. Ustaz sebut tadi satu warna tadi kan. Jadi solat sunat boleh buat. Tetapi dalam hadis-hadis sahih ini menyatakan bila Nabi sampai kepada solat fardu, maka Nabi pun berhenti
faqama. Ya. Nabi pun bangkit dan solat. Artinya solat fardu ini selagi mana kita sihat boleh berdiri, kita solat ambil rukun yang kedua tu berdiri bagi yang berkuasa. Namun dalam situasi yang tertentu, bukanlah boleh kita terus pergi kepada cara yang rukhsah ataupun keringanan. Solat itu kalau boleh berhenti, maka afdalnya untuk kita berhenti. Tetapi ada situasi-situasi dalam kenderaan yang kita tak selesa, tak mampu, tidak balance kalau nak berdiri. Dalam kapal terbang contohnya, bila kita bermusafir ke Mekah, Madinah ataupun ke Eropah. Sebut juga Eropah. Ataupun kita dalam kenderaan, maka dibenarkan untuk solat. Hormat waktu ke? Subhanallah. Solat boleh dikerjakan dengan wuduk, dan wuduk dia tidak semestinya kena berada di pipe dan pilih air yang airnya itu deras mengalir. Betul. Hanya dengan bekas air yang bersih yang mutlak sudah boleh untuk berwuduk. Sekarang ini subhanallah kita lihat ramai yang gunakan apa Ustaz? Spray botol saja. Botol penyembur itu kena ada dalam kereta. Kita dah tahu kampung kita tu kalau balik hari waktu musim biasa 5 jam, kalau hari raya 13 jam. Maka kerana itu kenalah ada persediaan. Bukan sekali dua kita balik raya. Time berada di tempat-tempat yang sibuk dan juga kesesakan lalu lintas. Ada botol spray botol, berwuduk, maka solat. Tak boleh berdiri, maka solatlah dalam kenderaan kerana pada ketika itu mungkin tak mampu. Kalau keluar pun anak tengah tidur dalam kereta. Kalau keluar pun mungkin ada faktor keselamatan, maka dibenarkan. Tapi selagi boleh, yang afdalnya rancang perjalanan, berhenti dan solat. Jadi tak adalah timbul kena qada balik. Sebab solat tadi adalah solat yang tunai. Okey, baiklah, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tetapi sebelum itu, jom kita lihat dan saksikan bingkisan video yang telah sediakan. Jumpa selepas ini. Perbezaannya, saya rasa of course lah bila ada suami di sisi, rasa complete kan. Tapi bila suami tak ada, saya rasa tak ada masalah juga sebenarnya. Sebab saya punya keluarga semua dekat dengan saya. Jadi saya anggap tu sebagai satu pengorbanan saya untuk tak dapat beraya bersama. But saya dapat berbakti dengan ibu bapa saya, dengan adik-beradik saya. Buat semua penonton Tanyalah Ustaz, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan ucapan ini adalah untuk keluarga saya juga, untuk suami saya, ibu bapa saya dan followers saya dan seluruh rakyat Malaysia juga. Saya harap raya tahun ini adalah raya yang cukup bermakna. Raya di mana kita semua terus berapat ke ukhuwah dengan ahli keluarga. Jangan masam-masam muka, balik kampung jangan gaduh-gaduh. Dan harapnya semuanya baik-baik sahaja.